Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga sihat sejahtera dan sentiasa dalam rahmat Allah. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu topik yang sangat penting terutamanya dalam dunia perniagaan masa kini, iaitu etika pemilik perniagaan kecil atau SME dalam pengurusan operasi dan bagaimana ia memberi manfaat kepada masyarakat. Sebagai pemilik perniagaan kecil, kita bukan sahaja bertanggungjawab terhadap keuntungan syarikat, tetapi juga terhadap pekerja, pelanggan, alam sekitar dan komuniti sekitar. Kita adalah nadi ekonomi dan setiap tindakan kita, walau sekecil manapun, pasti memberi impak. Segala keputusan yang kita buat setiap hari, dari memilih pembekal, menetapkan harga, sehinggalah cara kita layan pekerja dan pelanggan, sebenarnya mencerminkan nilai dan etika yang kita pegang. Oleh itu, penting untuk kita faham dan amalkan etika dalam pengurusan operasi agar perniagaan kita bukan sekadar berjaya, tetapi juga bermanfaat kepada masyarakat. Etika yang pertama dan paling asas dalam perniagaan ialah kejujuran. Bayangkan kita bina rumah, tapi asasnya tak kukuh, mesti runtuh kan? Sama juga dalam perniagaan. Kejujuran adalah asas yang akan menentukan kekuatan dan ketahanan perniagaan kita. Sebagai pemilik perniagaan, kita perlu jujur dalam semua aspek, daripada harga produk, kualiti barangan, sehingga kepada komunikasi dengan pelanggan dan pekerja. Jangan sesekali kita cuba untuk mengambil jalan pintas dengan menipu pelanggan atau memanipulasi keadaan. Contohnya, kalau produk kita ada kecacatan atau servis yang kita berikan ada masalah, jangan sesekali kita cuba sembunyikan atau beri alasan yang tidak munasabah. Kita perlu berani mengaku kesilapan dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Ingatlah, kejujuran ini akan membina kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan yang percaya dengan kita pasti akan kembali semula dan akan menjadi pelanggan setia kita. Kejujuran bukan sahaja penting dalam hubungan dengan pelanggan, tetapi juga dengan pekerja, pembekal, dan semua pihak yang terlibat dalam perniagaan kita. Etika kedua yang perlu kita hayati ialah tanggungjawab sosial terhadap masyarakat dan alam sekitar. Walaupun perniagaan kita kecil, tapi kesannya tetap ada. Contohnya dari segi penggunaan tenaga, sisa buangan, dan peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kita boleh memilih untuk menggunakan bahan-bahan yang mesra alam dalam penghasilan produk atau pembungkusan. Kita juga boleh mengamalkan langkah-langkah penjimatan tenaga dan air di premis perniagaan kita. Selain itu, kita juga boleh menyumbang kepada komuniti setempat dengan memberi peluang pekerjaan kepada anak muda tempatan atau menyokong program-program pembangunan masyarakat. Bila kita bantu masyarakat, masyarakat akan bantu kita kembali. Ini akan mencipta satu ekosistem perniagaan yang sihat dan saling menyokong. Percayalah, setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk menjaga alam sekitar dan membantu komuniti akan membawa impak yang besar dalam jangka masa panjang. Etika ketiga yang ingin saya tekankan ialah keadilan kepada pekerja. Ingatlah, pekerja adalah tulang belakang kepada operasi perniagaan kita. Tanpa mereka, perniagaan kita tak boleh berjalan dengan lancar. Sebagai pemilik perniagaan, kita perlu melayan pekerja dengan adil dan hormat. Bayangkan mereka sebagai sebahagian daripada keluarga besar perniagaan kita. Pastikan gaji mereka dibayar tepat pada masanya dan ikut kadar yang setimpal dengan usaha dan sumbangan mereka. Sediakan suasana kerja yang selamat dan selesa agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan produktif. Jangan lupa untuk mendengar pandangan dan aduan mereka. Pekerja yang rasa didengari dan dihargai akan lebih setia dan lebih bersemangat untuk membantu mengembangkan perniagaan kita. Ingatlah, kejayaan perniagaan kita adalah kejayaan mereka juga. Etika keempat yang tak kurang pentingnya ialah menghormati pelanggan dan sentiasa mendengar maklum balas mereka. Pelanggan hari ini bukan lagi pengguna pasif. Mereka lebih bijak, lebih banyak pilihan dan tahu hak mereka. Layan setiap pelanggan dengan sopan dan profesional tanpa mengira latar belakang mereka. Berikan layanan yang terbaik seperti mana kita ingin dilayan. Ambil serius setiap komen dan aduan yang diberikan oleh pelanggan. Ini menunjukkan yang kita menghargai pandangan mereka dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti produk dan servis kita. Gunakan maklum balas yang diterima untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dari masa ke semasa.
keputusan yang kita buat dalam operasi harian sepatutnya mengambil kira suara pelanggan dan juga pekerja, bukan berdasarkan keuntungan semata-mata. Akhir sekali, etika yang kelima dan paling utama ialah integriti dan pematuhan undang-undang. Sebagai pemilik perniagaan, kita mesti pegang prinsip buat benda yang betul walaupun orang tak nampak. Jangan sesekali kita terjebak dengan amalan rasuah atau menipu dalam cukai atau laporan kewangan. Ingatlah, rezeki yang halal lagi berkat datangnya daripada Allah SWT. Pastikan perniagaan kita mematuhi segala lesen dan SOP yang berkaitan. Ini menunjukkan yang kita komited untuk menjalankan perniagaan secara sah dan beretika. Pemilik perniagaan yang beretika akan lebih dihormati oleh pelanggan, pekerja dan pihak berkuasa. Ini akan membuka lebih banyak peluang dan memudahkan urusan perniagaan kita. Ingatlah, integriti adalah mahkota, kejujuran adalah perisai, dan amanah adalah tanggungjawab. Sebagai kesimpulan, etika bukanlah sekadar teori atau nilai kosong, tetapi satu keperluan dalam memastikan operasi perniagaan kita berjalan dengan adil, bersih, dan bermanfaat. Ia adalah kompas yang akan membimbing kita ke arah kejayaan yang sebenar. Etika seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, keadilan kepada pekerja, hormat kepada pelanggan, dan integriti. Semua ini bukan sahaja menjadikan kita usahawan yang berjaya, tetapi juga usahawan yang dihormati dan disayangi. Perniagaan kecil mungkin nampak kecil di mata dunia, tapi kesannya besar jika kita berpegang kepada nilai yang betul. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan dunia perniagaan sebagai satu platform untuk kita berbakti kepada masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih.